Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Cikgu Fikri. Hari ini saya akan mengajar subjek Pendidikan Kesihatan untuk tahun 4 yang bertajuk Petunjuk Awal dalam unit 11. Okey. Yang pertama, mari kita lihat dulu dalam standard kandungan iaitu 6.1 iaitu kemahiran mencegah dan mengurangkan faktor risiko penyakit dalam kehidupan harian. Yang kedua ialah standard pembelajaran di mana pada akhir pembelajaran ini murid akan dapat menyatakan contoh penyakit tidak berjangkit dan juga murid dapat menghubungkan punca dan kesan penyakit tidak berjangkit. Okey, yang pertama sekali, apakah itu penyakit tidak berjangkit? Penyakit tidak berjangkit ialah penyakit kronik yang tidak boleh disebarkan daripada satu individu kepada individu yang lain. Penyakit ini biasanya berkembang secara perlahan dan bertahan dalam masa yang lama. Kat sini nak bagi tahu penyakit penyakit tidak berjangkit ni dia berlaku dalam diri seseorang. Okey, dia tidak akan menyebarkan penyakit yang dia hidapi itu kepada orang lain. Kepada adik-beradik ke, kepada mak ayah ke, kepada anak ke kan. Dia akan menghadapi penyakit itu dan dia seorang je yang akan uh, rasa sakit tu. Sakit tu pula dia akan makin lama makin teruk. Kebiasaannya makin lama makin teruk. Untuk pulih, peratusan untuk pulih agak rendah. Okey. Contoh-contoh penyakit tidak berjangkit ialah yang pertama sekali ialah sakit jantung. Yang kedua ialah asma. Ketiga diabetes ataupun kencing manis. Seterusnya ialah sakit buah pinggang. Yang kelima ialah tekanan darah tinggi. Okey, jom kita lihat untuk sakit jantung dulu. Apakah yang menyebabkan kita mengalami sakit jantung? Yang pertama sekali ialah pengambilan makanan berlemak yang berlebihan. Makanan berlemak ni sebenarnya tak bagus untuk badan. Tapi ianya perlu, dia hanya sekadar perlu. Kita tak boleh makan tu berlebihan. Yang banyak yang kita kena makan, contohnya macam vitamin, protein, sayur-sayuran dan juga karbohidrat. Itu benda yang paling banyak badan kita perlu. Makanan berlemak adalah makanan yang paling sedikit yang kita perlu. Tak apa, nanti kita lihat piramid makanan untuk memberi kefahaman kepada awak semua tentang diet seimbang. Okey. Jadi apabila kita makan makanan berlemak, contohnya macam apa? Contoh macam kita makan makanan bergoreng, ayam goreng, kentang goreng, benda-benda bergoreng yang berminyak ni, itulah makanan-makanan berlemak yang mana akan menyebabkan saluran darah kita tersumbat. Apabila salur darah kita tersumbat, itu menyebabkan kita punya jantung bekerja keras untuk mengepam darah. Bila jantung kita tu bekerja keras sangat, dalam tempoh masa yang panjang, dia merisikokan untuk jantung kita ni berhenti berfungsi. Kalau jantung kita tak berfungsi jadi apa? Kita boleh mati, kita boleh meninggal kalau jantung kita tidak berfungsi. Jadi sakit jantung adalah satu sakit kronik yang kita tak boleh buat main-main benda ni. Kita kena ambil serius. Okey. Apa kesan? Selain daripada mati yang cikgu cakap tadi lah. Apa kesan sakit jantung pada diri kita? Yang pertama ialah sakit dada. Kenapa sakit dada? Sebab jantung dekat dada. Dada kita akan rasa sempit. Dan kita akan mengalami sesak nafas. Iaitu susah nak bernafas sebab jantung kita sakit. Kalau pernah tengok orang tua-tua dekat hospital, dia akan banyak sakit dada. Dia akan banyak sesak nafas lah sebab ramai orang-orang tua dekat Malaysia ni, warga-warga emas yang mengalami sakit jantung. Okey, yang kedua ialah asma. Asma ialah berpunca daripada alahan ataupun alergik kepada habuk, asap ataupun bulu haiwan. Yang kedua ialah keradangan di saluran pernafasan. Alergik pada habuk. Habuk, contoh habuk macam habuk kayu ke, kat dalam rumah kita pun banyak habuk. Macam sawang ke, benda tu kan akan menyebabkan kita sesak nafas lah kalau kita apa tu sedut
apa tu, bernafas dekat kawasan-kawasan yang macam tu. Yang kedua asap, tak kisah asap apa, asap kereta ke, asap kilang ke, asap rokok ke. Yang ketiga itu ialah bulu haiwan. Kalau rumah dia ada bela kucing ke, ada bela anjing ke, bulu-bulu tu dia akan berterbangan. Lepas tu kita apa tu, hirup pula udara tu, bulu-bulu halus-halus tu akan masuk dalam badan kita. Tu akan menyebabkan keradangan tu lah di saluran pernafasan. Keradangan ni macam masalah lah yang terjadi pada saluran pernafasan kita. Yang mana dekat sini dekat tekak ni. Saluran pernafasan ataupun bahasa saintifiknya ialah trakea. Dia ada dua saluran dekat tengkuk kita. Yang pertama ialah trakea sebagai saluran pernafasan. Yang kedua adalah esophagus, iaitu saluran pemakanan. Okey, apa kesan kalau kita mengalami asma? Yang pertama ialah susah nak bernafas lah. Kalau kita bernafas dalam kawasan yang banyak habuk, yang banyak asap, kita akan susah bernafas. Bila susah nak bernafas, kita akan jadi batuk-batuk. Batuk-batuk, kadang-kadang tu batuk sampai berdarah. Kalau sampai batuk berdarah tu kena check. Mungkin ada penyakit lain. Mungkin tu nama dia batuk kering ataupun tuberkulosis. Okey. Selain daripada susah nak bernafas, senang batuk, apa lagi kesan dia kalau kita ada asma? Yang ketiganya ialah, contoh lainnya ialah, kita tak dapat nak bersukan ataupun membuat perkara-perkara yang lasak lah. Sebab kita ada asma. Nanti kalau kita terlalu letih, kita susah nak bernafas, jadi badan kita tak cukup oksigen, kita boleh pengsan, pitam. Ataupun kalau pengsan lama sangat, kita boleh mati juga. Bahaya juga. Yang pertama sakit jantung pun bahaya, sakit kedua pun bahaya, asma pun bahaya. Macam cikgu cakap tadi, penyakit tidak berjangkit ni merupakan satu penyakit kronik. Okey, yang ketiga ialah diabetes ataupun kencing manis. Kencing manis terjadi kerana apabila kita mengambil gula yang berlebihan. Makanan-makanan bergula, makanan-makanan manis. Contoh air apa tu? Air gas, air berkarbonat. Air gas tu bahaya. Contoh lain, kita banyak makan tu gula-gula, Cadbury. Itu semua akan menyebabkan kerosakan pada organ pankreas. Organ pankreas mungkin awak tak tahu. Tak apa, cikgu beritahu. Organ pankreas dia ada dekat bahagian abdomen. Abdomen tu kat perut lah. Organ tu dia ada dekat bawah organ hati. Dia dekat bahagian bawah, dekat bahagian perut kita ni. Organ pankreas tu untuk memberi maklumat kepada otak supaya badan kita mengambil gula. Tu kalau organ tu sihat. Dia bagi tahu, contoh hari ni kena ambil sekian sukatan gula. Bila organ tu rosak, dia memberi salah maklumat pada otak. Dia cakap, kita kena banyak makan gula hari ni. Sedangkan gula kita dah makan dah. Dah cukup dah gula dalam badan. Tapi organ tu rosak. Dia kata kita kena ambil lagi gula. Jadi kita pun makan makanan yang bergula. Kita rasa nak makan makanan yang manis-manis. Bila kita ambil terlebih banyak sangat, jadilah diabetes. Apa kesan dia pada badan kita? Pertama, luka menjadi lambat untuk sembuh. Bila kita terjatuh ataupun terkena pisau kan, luka, dia lambat nak sembuh, nak baik. Kalau orang tua-tua, macam kalau awak pernah tengok orang yang kencing manis kena potong kaki, sebabnya itulah, bila luka kita lambat nak sembuh. Kalau contoh macam sekarang awak kan sihat, kalau awak terjatuh luka, tak lama tu nanti akan kudis kan. Lepas tu bila awak kopek kudis tu, nanti ada kulit baru. Dah sembuh. Ambil dalam masa seminggu ataupun 2 minggu. Kalau orang diabetes ni, sebulan pun belum tentu benda tu akan sembuh. Bila luka tu tak sembuh, kita akan terpaksalah potong anggota badan tu. Kalau luka kat kaki, kita terpaksa potong kaki. Kenapa kena potong? Supaya luka tadi tu tak dijangkiti kuman lah. Tak merebak pada bahagian lain. Contoh kita terluka pada tapak kaki. Kalau kita tak potong, kalau kita ada diabetes, kita dah terluka kat tapak kaki, kita tak potong tapak kaki kita tu, luka tu akan merebak. Jangkitan kuman tu akan merebak. Pergi ke betis, pergi ke lutut, pergi ke peha. Jadi tak pasal-pasal satu kaki kena potong.
Daripada kita kena potong kaki, kena potong anggota badan, baiklah kita menjaga kesihatan dengan mengambil diet yang sihat. Yang keduanya, kesan kalau kita ada diabetes ialah berat badan menyusut. Maksudnya orang yang gemuk, terus dia akan jadi kurus, kering. Berat badan dia akan hilang. Okey, sekarang, cikgu nak awak cuba tengok piramid makanan. Yang ini piramid makanan baru, yang baru dikeluarkan pada tahun 2020, oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Cuba tengok, kalau dulu bawah sekali ialah karbohidrat macam nasi, mi, roti. Tapi sekarang, kita kena banyak makan buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Nampak? Kita kena banyak makanan yang sihat, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Dan yang kedua banyak ialah karbohidrat, roti, nasi, apa semualah. Yang ketiga sekali, kena ada protein ataupun ikan, ayam, daging-daging. Yang paling sikit yang kita kena ambil ialah makanan yang berminyak ataupun bergula ataupun yang banyak garam. Macam cikgu cakap tadi. Kalau kita tak mengamalkan makanan yang sihat, kita akan menghidapilah penyakit-penyakit seperti yang mana kita bincangkan tadi. Okey, sekarang untuk tugasan awak. Tugasan awak, cikgu ada buat satu permainan kuis dekat Kahoot. Permainan nama Kahoot. Dekat situ, awak boleh tekan link ataupun awak masukkan kod. Nanti cikgu bagi kod. Awak masukkan kod tu, awak boleh jawab soalan-soalan yang cikgu dah buat. Menarik. Ada apa tu? Ada lagu, ada lagu background, itu semua apa ni awak kena cuba dululah baru awak tahu keseronokannya menjawab kuis sambil bermain. Macam tu. Okey, cikgu rasa sampai itu saja untuk topik kali ini. Cikgu harap cikgu dapat membantu kefahaman awak tentang topik hari ini. Sehingga kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih.